So, pada yang tak pernah kenal, hai, nama saya Ika Malik atau korang boleh panggil Bibi. Apa yang saya buat kat TikTok? Saya review K-drama, C-drama, J-drama. Semua drama yang korang suka, semua ada dekat sini. Now I'm catching feelings, baby. Hello guys, we are The Podcast. Kita very vibrant today. Kita ada Siti Kasim. Siti Kasim dah. Jangan sebut Siti Nur Amirah. Siti Nur Amirah lah, salah. Assalamualaikum semua, saya Siti Nur Amirah. Bukan Siti Nur Amirah. Manager. Today kita ada guest. Siapa guest kita ni? Amin. Oh taklah, aku asyik ke bawah kan. Kena muslim-muslim macam ni. Dengar sini. Okey. Bangun pagi, Gosok gigi. Okay. Bangun pagi tu sedar. Kalau tak sedar dah boleh mati. Kita ada Oh, influencer. Tak kena pantun. Tak apa. Manager. Beli. Okey lah. So today kita ada guest kita bukan kaleng-kaleng hari ni. Guest kita bukan I'm sure everybody, orang-orang yang biasa tengok movie ataupun nak tengok movie akan dengar cakap dia. Yes. So hari ni kita nak minta kita punya guest kenalkan diri. Anda siapa, berada mana, background. Siapa ni? Hai. Comel guys kita ni. The Podcast. Dia pun masuk konsep. Okay. Nama saya Ika atau orang boleh panggil Bibi. Bibi, kita panggil Bibi lah senang. Bibi. Saya memang buat review movie, Yeah. drama, K-drama. You do that for a living lah, as a influencer, movie reviewer. Ya, as influencer. Influencer. Influencer tu akak ni. Influencer tu jangan dia. Jangan ambil Yang akak ayah atas kan. Tak begitu manager. So you are a influencer and movie reviewer lah. Macam tu lah bunyinya. Berapa lama dah Ika join? Dari PKP. Oh. Macam biasa lah. Bila tak ada kerja, PKP. PKP, PKPD, PKPB dan PKPP. PKP, PKPD, PKPB, PKPP. PKP, PKPD, PKPD, PKPP. PKP, PKPD, PKPB, PKP, PKPD, PKPD. So apa moments yang dah viralkan Ika tu yang sampai tu di level yang Ika ada sekarang lah? Uish. Oh. Daripada mula ke nak cerita ni sejarah? Boleh cerita daripada sejarah tu sebab Dia kita panjang nak buat buku. Ada macam Kalau dia panjang, pendek kan? Pendek kan? Dia bermula pada tahun Sebab nak balik kampung kau. Waktu PKP tu, video pertama kedua tu, video bodoh je sebenarnya yang cerita makan biskut, kerepek. Okay. Baru beli, macam lama tak jumpa. Video tu viral. Oh, itu viral. Biskut Apa yang makan tu? Dia macam kerepek manis. Dia macam selalunya ada dekat R&R. Oh yang merah hijau itu, ya yang Allah, itu. dia sedap dia tu. Dia cair dalam mulut. Ya. Macam video tu macam pergi dalam 500,000 overnight. Dia macam terus macam saya nak jadi influencer. Sekejap kamera dia Wow. tadi okey ke? Biskut je. Biskut je. No, makan. Kita nak makan apa ni bagi viral? Kita I'm viral already. Oh, you're viral already. I'm viral already. Kita invite Ika ni, kita nak tahu lah, kita nak go deeper, kita nak faham. Kita jangan deeper kan duduk betul sikit. Boleh kita Ada bangun kan? Dekat dengan kita. Okay. Dekat dengan saya. Yes. Kita nak faham, kita nak get tu. Lah, dia buat perangai belakang aku ni. As you know, the Mockcast basically kita embrace positivity in all sizes lah. So from your perspective, kita nak go deeper lah, kita nak faham Ika dikategorikan sebagai plus size ke? Cabi. Kalau tanya Kiki, comel, tak plus size pun. Kalau ikut BMI memang overweight, yang overweight lah. Tak payah nak over. Dengan pendeknya kan. Okay, faham. I think you're just nice. Ya, comel je. So, boleh tak Ika explain apa yang membezakan Ika dengan influencer-influencer plus size yang lain? Saya rasa saya comel. I like that. Saya claim saya comel daripada orang lain. Kenapa dia pukul? Tapi kan tak ada berhenti kuku. Cagu.
Canggu dekat atas. Kita pegang bawah. Tidak. Saya maafkan. Macam masa mula-mula Tak ada surprise. video. Sebenarnya macam ni. Saya rasa cara saya buat diri. Saya tak menggunakan saya gemuk, saya tak boleh buat benda ni. Bagus. Saya tak berani lah nak ke depan. Saya bulat, saya macam takutnya. Dia kata, Nanti apa orang kata. Macam tu. You never leave me So, you kan tak pernah fikir benda tu semua? Tak. Abaikan. Even daripada mula-mula video keropok tu viral tu, macam Ika macam okay, 500,000 overnight aku nak jadi influencer. Ada tak macam seronoknya buat benda ni. Sebenarnya I memang dah nak buat, I nak jadi macam YouTuber semua, cuma tak ke arah tu. So PKP kita ada banyak masa kan. So bila I buat benda tu, ada orang respon and then the next video ada permintaan, I buatlah. Kelompok seterusnya macam tu. Betul. I pergi cari makanan lain. I'm really I buat keripik sengkuang apa Cina tu kan. Sengkuang calik dia. Tak, dari Cina kan ada sengkuang apa tak? Dia macam dia nipis tapi sedap. Dia nipis Dia yang hanya ada dari Cina, dia bulat-bulat tu. So Ika started as review buat makanan? Nak kata taklah, accidentally termakan makanan. You started dengan food, which is very synonym dengan 14 size. Actually ada sebab kenapa I berhenti food. Orang cakap I gemuk, you gemuk, mesti you makan babi. Macam tu lah. Komen. Sebab chips tu is overseas chips, dia tak ada halal. By ingredient kita nampak okey lah kan. Tapi coming to that question sebenarnya Kiki nak tanya. Question memang sampai, saya dah cerita dulu lah. It's okay. Meaning Ika advance. You're reading our mind. So dah baca dah soalan dia kan. So kita nak tahu lah from you started as a food, macam mana you boleh cross pergi dekat movie dengan drama? Okay, sambil-sambil kan I campur-campur. So sebelum video food tu, dua video sebelum tu adalah movie. Okay. Movie Hindi. I memang suka tengok cerita Tamil. Respons pun okey. Respons pun okey. Macam ada tak satu dua komen cakap next movie dia sama naik. Okay. And then team TikTok diorang nak buat what they call Sembang Entertainment, which is orang yang review movie semua lah. I one of the earliest yang diorang reach lah. Diorang reach untuk nak tak join diorang. So I join lah. Macam tu I cakap okay lah I ke sini sebab kalau nak make up tak apa nak tera. Banyak masa. Kalau makan pun banyak air Yelah, kita ni kalau nak make up kan, banyak make up base dari itu muka kita ni. Ya, lepas tu kalau lighting tak cantik tak jadi juga. Betul. Takkanlah nak buat transition yang menajam. Tak ada kuasa saya. Masa tu lah, masa tu kalau mask kan bahan. Betul? Masa tu pun macam mana nak buat lain dari yang lain. And then movie is cost effective. Sebab semua dah ada Netflix. Bijak. So Ika memang tengok semua cerita yang Ika review tu? Memang I tengok lah yang mana lebih sikit video review dia, itu I lebih tengok lah. Okay, saya nak soalan sikit daripada topik kita kan. Adakah you buat review on movie ataupun drama kan? Adakah you punya review tu is based on your own comments, opinion, ataupun you based on macam kalau you punya ada orang macam boleh tak you bagi review okey sikit? Tak, memang based on purely on your tak ada director datang ni. Aku tak elok ni. Tak, kalau ada setengah tu I tak ambil. Kalau dia cakap dengan I macam boleh tak? Keluar. Bukanlah macam boleh tak cakap lebih sikit. Tapi cerita ni kan macam ni je. Boleh tak kalau I tukar sikit. Macam I tak boleh dah nak kata cerita you bagus kalau I rasa benda tu tak bagus. Tak bagus. Dengar director, dia tak boleh kata you punya cerita bagus kalau you tak bagus. Review yang jujur Yes. Adalah kejujuran ni ada Ada satu. kejujurannya ada wow juga. Dah lah, basically macam dia ada my tu, I akan cakap apa yang I nak cakap. Maksudnya it's my own opinion on thing. Macam tu. So Ika rasa Ika influential enough tak bila Ika bagi satu-satu review about movie, especially being a plus size. Ika rasa your words ataupun your review tu influential enough tak? Power enough tak? Saya susah nak tentukan benda tu sebenarnya. Macam mana kita nak tentukan? How about Saya based on rasa the comments? Based on the comments. Based on the comment adalah. Ada macam orang tunggu review Ika ke? Itu adalah. Kalau macam tu ada, kalau kita keluar orang kenal tu adalah. Ika ada suruh orang tengok kita lebih mana kan? Ada orang kenal. Macam komen saya macam tadi bila kita
kita ni you rasa you pengaruh yang okay, yang kuat ke in terms of bila you bagi review on movie, orang punya respons kan? How about diri you sendiri as a plus size? Macam ada tak dalam komen-komen yang you review tu macam you plus size you confident lah, suka lah tengok you. Mestilah ada. Positif Sebab dan negatif comments lah. itu benda yang kita tak boleh nak nafikan keadaan kita, rupa kita. Mesti akan, kalau skrin tu memang penuh lah kita dengan badan. Betul. Dengan ruangan. Itu baru skrin handphone. Kalau masuk TV biar lagi besar. Betul dia kembang macam tu. Tapi I'm very interested dengan your positivity bila you do not deny tapi you embrace. In Memang sense lah. of kita tak boleh nak deny. Itu memang lumrah kan. Itu memang merasa saya macam tu. tapi you sendiri as a influencer macam ni kan, sebab Ika dalam industri yang Ika buat tu, movie reviewing ni it's an entertainment industry yang mana dia memang fokus dia adalah Orang pada cantik. Yang kita dah defeat daripada dalam media masa dulu, cantik ni begini kan. Dia memang How salah they define kadang. cantik, Okay, sebab kita dah defeat daripada dulu yang cantik ni sebegini, kurus ataupun sekian-sekian lah. So bila Ika datang dalam movie entertainment in a sense of as a reviewer dalam bentuk yang lain, maksudnya it's a totally a different market kan. How do you feel, macam mana Ika rasa being a movie reviewer dalam entertainment yang fokuskan benda yang macam ni? Kalau sekitar saya dengan kawan-kawan saya, diorang pun rupa lebih kurang je. Bukanlah rupa yang memang, kalau perempuan Ayat dia macam power. kalau perempuan, saya antara yang terawal, rupa saya je yang review di TikTok. Maksudnya bukan traditional punya TV ke apa, itu memang cantik lah. Maksudnya kat TikTok kan ada pelbagai rupa dan size-nya. Kawan-kawan pun sebenarnya rupa lebih kurang. Yang lelaki dia pun tak adalah terlalu hello sangat. So benda tu macam tu je lah. Macam tak ada masalah. Kalau saya limitkan saya kata saya malu lah nak review movie, saya bulat. Macam mana? Macam saya tak boleh ke depan. Sebelum Ika jadi influencer, Ika pernah bekerja sebagai Saya dulu buat real estate. Saya real estate negotiator. That's your communication very smooth. Sebab tu saya selalu jumpa orang. Jadi saya suka je bila ke kamera. Aku suka betul dia punya. Saya suka je ke kamera. Aku pun kadang-kadang Orang fikir tiga kali nak depan kamera ni. Nampak dia suka. Dia suka kamera. Ex berpengaruh ni, setakat ni beberapa tahun ni kan, apa achievement you yang paling notable yang you rasa macam okay, saya 2021 saya menang motor? Bukan. Kalau menang motor, alhamdulillah. Banyak menang motor. TikTok Best of Entertainment untuk TikTok. TikTok Award lagi. And the first TikTok Award pun saya menang juga. Saya menang. Dua kali menang. Dan saya perempuan je di kalangan lelaki tu, saya lah perempuan. Oh my God, give me 5 dan saya minutes. buat plus size dan saya menang. So Ika cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Dan Toti kan? Waktu yang bagi. Oh, tu kan? presenter. Presenter dengan Datuk Yusri. Tahu lah. Seketika dia nyanyi juga. Saya suka sambung. Betul, masih disampaikan Saya award. suka Toti. Masih disampaikan award Ya, kan dia tak aku- cerita bila Afian lah ibu. Aku Sonas. Dia sebut nama Afwan. Ika Malik tu kan. Dia Ada nada. Ika Malik. Kita Malik. Satu Tak dia kan. satu. Dia naik je. Dia naik je kan. Dia terus macam ni. Dengar lah bila cerita. Tak cerita lah. Saya rasa ni. Saya ingat balik moment. Okey. Come. Tok T naik je kan. Tok T bagi award. Aku cakap menang tak menang belakang cerita. Betul. Yang bagi award tu yang paling best kan. Tak menang pun tak apa. Betul? Yang bagi award tu dah paling best. Daripada Betul. banyak hari. Betul. Itu yang paling gepak Dapat sekali pula naik naik. pentas. Dapat tu. Pegang tangan tak? Rasa macam mana tadi? Masa tu macam dia macam blur. Salam. Sakit Salam dia macam dia kata macam ni. Tanya. Dia cakap tanya. Ika tanya. Tanya. Dia nyanyi tak? Tanya Ika nak ibu. Dia nyanyi lepas tu lah kan. Sebelum tu tak ingat. Tak dia nyanyi tapi kau blur Dia sangat. macam Putih naik pentas. Kata dia nyanyi tu Tania. Itu memang best lah best best lah moment lah.
Lepas tu dapat salam tangan Tok T tu. TikTok terbangkan kita orang pergi I dapat pergi TikTok Vietnam untuk tengok TikTok kat sana. Buat ke? Buat Vietnam. Oh. And then kita orang ada juga ke Thailand juga untuk adalah campaign dengan TikTok juga. Wow, amazing. Oh my god. Itu memang best lah. Lepas tu macam content saya di notice untuk Malaysian market, untuk K-drama, macam Korean punya entertainment notice benda tu. Satu sebab diorang ada data kan, masa tu diorang keluarkan data for entertainment. So keluar buka I dekat masa dekat Vietnam tu lah, diorang keluarkan data macam my review berapa persen semua. For the data. And then this year my friend dia seorang cikgu bahasa Korea. Dia kan fly pergi Korea kan as a macam educator, macam influencer macam tu lah. And then one of bila diorang ada macam adalah biasalah kan, ada data semua tu, part entertainment main muka pun ada. Which mean masa tu I rasa macam Is your friend a plus size also? ya. Oh my god. Ini masih girls, these are the plus size big power Dia cikgu yang sangat best lah. Ni apa? Ini bukan ini. Ini Ajumah. Hello ni. Kiki lost. Kiki tak boleh relate. Ada Beji. Boleh tu. Hello Beji. Ni mida. Okay. Kita teruskan. Abaikan saya. Aku terkesima. Tak, lagi tengok terkesima daripada tengok Tok T sekarang. Kau kira Hello Beji. Masa but congratulations on your achievement. Seriously, it's sangat membanggakan. Us as the Mockcast, I mean you're representing the plus size people community as well. For you to receive such award, banyak achievement yang Ika dah dapatkan, and you don't limit yourself, and we should be inspiring jugalah. Sangat inspiring lah, sangat inspiring lah. So masa nak kita nak korek lagi deeper lagi dalam. So masa mula-mula join TikTok tu, macam Ika cakap, Ika tak rasa takut kan? Ika memang nak ke depan. Macam buat. Mana Ika dapat confident Ika tu, and ada tak plus size influencer lain yang sebenarnya influence you untuk buat benda tu? Did you share anybody inspiration ke atau? I memang suka tengok Sherry Al-Haddad. Yes. I rasa kalau daripada segi fashion, untuk plus size dia sangat cantik, sangat macam Berani. mind blowing. I rasa sangat berani, sangat macam confidence. And then dia tak pernah memperkecilkan diri dia. Saya rasa dia selalu She loves herself. She loves herself. Itu memang benda utama. And then dia ni macam, dia tak plus size tau. Dia ni mid size model, tapi dia selalu jadi model plus size. Saya ingat nama dia apa dah nama dia? Dia sangat cantik macam rambut dia. Macam sakit lah ya. Faham? Okay. I tak ingat nama tapi But there are people yang really inspire you untuk I suka tengok orang. I suka tengok orang confident sebenarnya, orang cantik. Ika sendiri macam mana Ika gain that confidence? Sebab Ika to be honest, di mata kami Ika sangat confident. Saya memang confident dari kecil. Dia bukan elok kawan dengan dia. Saya memang overconfident tau. Memang Dia bukan confident, memang overconfident. Kau dengar ayat tu? Dia memang macam Dia macam I love myself. stop. Orang macam Bibi stop. Aku tak boleh stop. Saya macam orang tepi jalan pun saya boleh tegur. Baby stop. Kau ada di baby. Ika stop. Memang macam kadang-kadang tanya soalan tu, saya tanya kat pekedai sampai orang tu tak boleh jawab. Saya ada soalan kawan macam tu. Oh, Siti Kazim. Okay. Girls, saya memang confident. Saya daripada besar sampai besar memang confident. Okay, saya nak tanya. Tanya saya. Gelap lah aku dia ni. Aku pun sabar ni. Macam sabar ni. Ika macam tadi lah, dia tak ada masalah kan. Dia memang you rasa you overconfident. Maknanya you selesa dengan diri you, you okay dengan diri you, you macam okay, aku nak buat apa pun aku okay, fine, I'm very comfortable with myself kan. Tapi macam of course kita tak boleh lari daripada criticizers, macam orang kritik kita, orang macam bagi komen. Mungkin sometimes you ada encounter body shaming ke,
macam fat shaming ke macam tu kan. So boleh tak share dengan kita examples of those encounter dan juga macam mana you macam react to it? Okay, I rasa this one of the earliest comment tau waktu I buat video. Kan kita buat video makan tu, lepas tu I cari benda-benda lain. One of the comment yang I rasa I hampir berhenti nak buat content, cakap kau ni gemuk mesti kau makan babi macam tu. That's the worst. Like, really yang hits I you macam, lah. I macam tidak, I tengah happy je orang komen I cakap, orang komen kakak ni sekalian. Orang komen macam tu. I rasa seminggu I tak buat, lepas tu kakak I cakap macam ni je, baby, you nak buat ke tak? You have nothing to lose. Either you go or you stop. You have nothing kan? So macam like a week lah. Dia macam dia kesian juga kan. Budak ni dalam baru nak keluar gua, baru nak happy. Lepas tu macam Jahat kan mulut orang. Bukan orang jahat, kan jari orang. So bila orang kata dia kena cagu. So bila jagu. Satu dunia tahu kau boleh jagu ni. Oh, satu dunia tengok dia makan. Manager apa ni? Help! She's my manager. Okay, kita balik kepada cagu pula. So sebenarnya ada satu soalan yang selalu trigger. I ada satu lagi account which is I tunjukkan my baju lah, apa yang I pakai semua kan. Soalan ni sama ada macam mana dia dapat confident pakai macam tu ha? Macam okay, dia tanya, I tak tahu tone soalan tu macam mana. Sama ada dia tanya macam mana nak dapat confident macam tu ataupun dia perli. Faham tak? So bila Ika dapat komen macam tu, it triggers juga. Macam ni I Ika selalu ignore je. Benda tu dah So sekarang dah dalam lama ni ignore je. Macam buat tahu je. Kalau Because sekarang people, kan? I dapat komen yang lu gemuk makan babi tu, I dah tak heran dah. Do you still have like, bukanlah komen macam tu, tapi do you still have comment dengan orang? I sangat kurang. Okay, sebab apa? Sebab I tak pernah emphasize my size. Aku dah memang gemuk, I tak cakap lagi. Kalau ada orang komen, kalau kita gemuk, kita selalu naik, kita selalu macam balas komen yang macam Betul. dia akan trigger benda tu tau. Betul. So saya tak pernah pergi ke situ. Dia akan provoke lagi. Ya, Dia orang banyak akan lagi. provoke, whether dia nak Enabling. attention ke apa. So Yes. benda tu dah memang obvious. So you don't enable it lah. Yes, saya biarkan je. Biar je. Dan akan ada yang support saya. Itu Betul, yang penting. betul. Dan ada lagi satu yang saya rasa sangat, yang ni saya rasa sakit hati lah. Kalau ada orang gemuk buat salah, mesti kita yang lain-lain ni dikatakan itulah orang ni. Sama, dikaitkan. Walaupun muka dengan dia bagai dengan tebing. Betul. Dia macam contoh. Adalah kes-kes sebelum ni kan. Muka bagai awal dengan tepi bersatu padu lah. Ika kan banyak buat review movie kan. Ada tak filem atau watak dalam industri yang Ika buat lah yang inspirational untuk you? Saya tengok serial ada lah kalau berlakon drama. Filem. So basically drama dia, benda yang related dengan dia lah. Related dengan dia. Kalau Selain overseas daripada tu, Sherry? yang overseas tu yang bulat-bulat juga. Ada? Dia pernah jadi ada nama Fat sister. Amy? Fat Amy kan? Fat Amy. Yang tu kan dia pernah jadi spy semua. Yes. Itu memang Fat Amy. The fat is me. I mean orang gemuk kena fun kan? Betul. Tapi kadang-kadang bila kita drama form macam kau best ke? Pernah tak lah. Kalau kita bulat, kita gemuk, kita asyik trigger dengan apa orang kata pasal kita pun tak ke mana. Macam Betul. you limit Betul. yourself lah. Betul. No, sebenarnya no, we don't deny the fact yang betul. being a plus size tu dia ada pros and cons lah. Betul. Of course ada benda-benda yang related to health tu memang betul, kita tak boleh saya deny, tak tak sihat. Betul. Tapi sebenarnya kita ni dah disuap oleh media yang cantik itu sebegini. Yes. Cuba kalau reverse, yang gemuk tu yang cantik ataupun mungkin kurus tu yang tidak. So it might be different. Betul. Dulu kalau dia artis badan kena monster. Kan macam jadi pramugari sebegini, Betul. jadi cantik sebegini, artis sebegini, penyanyi Tapi sebegini. kalau pramugari saiz kita macam mana tentu? Boleh. Boleh. Kapal tu kena besar. Boleh. Tompang sikit. Kalau market tu dah tukar, kapal tu besar. Kalau beli makanan boleh lalu. Kenapa dekat kita? Hello, aku troli, aku kecil Kalau lagi. akak dia akan lalu sampai serve pasal story tu. Tompang nak nasional matang. Atas troli. Kita confident. Memang kau tu orang atas. Yes. Kata-kata.
bila kita plus size, memang kita plus size kan. So bila dah carry image plus size tu kan, ada tak satu hari rasa macam aku nak kena kurus? Sebenarnya orang plus ni akan ada sentiasa rasa nak kurus tu. Saya tak tahu untuk orang lain, tapi saya Tapi dia hanya berlalu. Dia kecil gemuk. Sebenarnya tak payah plus size. Yang kurus ke bingung sibuk cakap diri dia gemuk. Nak kurus. Tak rasa macam aku nak buat Banyak tak sebab okay, saya keluarga memang banyak plus size. And I see my sister memang throughout the years memang cuba, memang healthy food semua. Tapi dia pun memang bukan orang yang ambil macam buat kurus ke Benda-benda. ke sebab dia pun kerja dalam bahagian kesihatan. Okay. So I dari kecil dah tengok okay, this is not supposed what I do. By trip pula tak ada budget. Tapi I rasa I tak berani. So Ika ada lah rasa, Ika ada at times Rasa nak kurus tu ya. I dah juga pakai baju cantik yang nampak kat kedai tu. Lepas tu I suka aktiviti tinggi. Dia ada berat limit. Betul. Bila sama-sama besar dia tak naik. Ah. So macam I sangat suka aktiviti yang tinggi yang macam Tinggi, betul. Sangat suka. Okey Ika, sebagai seorang plus size, macam mana Ika menjaga kesihatan Ika? I kosong. Benda kosong. I sebenarnya okay, nampak gemuk kan. I makan sehari sekali je. What? Macam sebab I start my day pun lambat. So macam biasa I makan petang. How about snacking? Ada snacking? Kalau dah craving fruits ke? fruit tak, I memang suka kerupuk. I bawa balik satu beg kerupuk daripada Jakarta. Lepas tu kan I isi depan hotel tu kan. Betul hati tu Tantasan gendut. Dia tengok kerupuk tu. Ya Allah. Ngapa kena Mbak bashing je tu ya. Ya, tapi betul. Jaji Masa balik dan mbak tu ada di situ, dia jual binatang tu. Mbak, beli mbak, babi mbak. Aku nggak tahu dia panggil aku babi atau panggil aku apa. Lepas tu ada satu jambatan lagi I lalu. Dia arah berhadapan. So macam apa tadi kamu gendut berhenti bagi saya lalu. Ya ampun. Dia cakap ni, kamu gendut berhenti, break tak makan. Betul Kamu kena berhenti. orang tua kan. Ya bu, lalu atas bu, ya bu udah nyampe. Ya, lain kali ditolak aja ibu Iya ke tak. bawah. Bila ibunya lalu, awas ya bu, awas. Ibu. Dia dari jauh kamu gendut berhenti. Ya gendut tunggu cepat bu. So, kalau kat sana kena label gendut dan tapi Ika tak kisahlah. Ika macam emang gendut. Kat sini pun. Kalau sini kan pakcik tu pun gemuk, kita gemuk. Tapi lah gemuk nak lalu kan. Kau serius? Pakcik ada je. Dia kan, Dia tak itulah sedar dia. diri. Itulah dia. Tu ayat dia yang sebenarnya. Tak sedar diri. Tapi pakcik tu Banyak abang pakcik dia tak sedar diri. memang Pilih macam-macam pilih. Dia cakap, gemuk tapi lah pakcik saya gemuk, saya cantik tau, saya cantik. Apa reaction kau macam ni? Gelak lah kan? Selalu Ah, kita tak sedar selalu diri. lah. Sebab dia tak nampak kan. Mungkin dia rabunkan hijab itu tutup. Satu hari tertutup. Satu hari Ika kena try. Gemuk tapi pakcik nak cermin. Pada pendapat Ika kan, what do you think about filem-filem dekat Malaysia lah, kita cukup awareness enough tak tentang embracing? Awak nak saya terus terang ke Terus terang, of course. Jangan nak baik-baik sangat. Sebenarnya kalau karakter gemuk tu pun mesti akan kesian. Kan, dia very Very stereotype. stereotype, very narrow. Sedangkan yes. my lecturer dulu yang belajar overseas, one of the best pun sangat besar. Yes. Macam even karakter dia balik-balik gemuk, kau habiskan makanan dia tak ada susah. Betul. Macam tu. Makan JJJ. Makan JJJ. Padahal Atau- yang gemuk makan sopan je. atau- Kan Malaysian je. Any countries yang I suka tengok movie pun tak ada apa kita punya representative tu. Tak susah nak cakap lah benda tu, tapi memang tak ada pun. Memang Kalau tak ada ada. pun karakter tu tak really Dia tak menyelah pun. tak menyalah. Jarang yang menyalah. Kalau tak gemuk makan JJJ kau kelakar tu je lah. Tapi biasanya macam Tapi ada a few I rasa ada satu drama tu I don't know dia share dia ke siapa, tapi dia gemuk tapi dia macam yang cantik. Doti. bukan share harga kot. Dia share kot. Dia macam company macam tu kan. ya. I think macam President of the company macam tu. this one nampak macam okay. Betul. Something yang different. Mungkin saya tak tahu macam mana. Okay, mungkin dari satu pihak kalau dia nak keluarkan watak terlebih banyak, macam mana penerimaan penonton. Yes. Sebenarnya saya nak tanya itu. Kami tu is basically awareness. Macam in terms of movie maker sendiri, diorang mesti nak buat Making filem yang money kan? Diorang nak
duit. So somehow Yang penting marketable. Itu yang Yes. marketable. So kalau kita nak keluarkan semua plus size ni, mungkin kita sama-sama game plus size pergi travel ke, lepas tu kena tinggal kat mana-mana ke, cerita macam tu ke. Mungkin menarik. nak tanya your opinion lah kan. Macam Ika sebagai macam movie reviewer, you review macam content, movie, drama and whatnot kan. Macam you tengok macam demokrasi ni kan. Macam What do you think about it? what you think about it, and then macam what do you expect from a podcast yang kita nak fokus on topics or issues relating Sebab to podcast ni business podcast kan? Okay, sebenarnya I tak tahu pun masa I di approach untuk podcast ni, I terima sebab orang yang ajak tu. And then bila I dapat, oh, it's a podcast untuk orang besar, I macam tak ada lagi dekat Malaysia podcast orang besar yang menceritakan orang besar. Dan sebenarnya orang besar, orang gemuk bukan orang biasa-biasa, orang yang ada kerjaya, orang yang boleh maju ke depan. Benar. Saya sangat setuju dengar tu kat luar sana. Plus size people bukannya hanya sekadar gemuk. Gemuk saja. Atau hanya sekadar Kalau besar saja. hanya gemuk yang dihadapan, macam mana dengan benda-benda potensi lain yang you ada? Betul. Power. Passion. Betul. Kalau gemuk tu yang dipertontonkan dahulu, Yes. bukan you punya idea, you punya personality, Betul. then you tak boleh move forward. Yes, I agree. Mungkin kita rasa macam, oh dia cantik, dia lebih. Habis tu you nak rasa kekurangan you tu untuk limit yourself. Oh tak, aku tak boleh buat sebab yang cantik je menang. Aku tak ada apa-apa. Aku cantik juga. Aku kamu enggak orang yang macam saya akan marah kalau you kedepankan gemuk tu dulu. Faham? Yalah, betul. Sebab you ada brain, gunalah otak you. Oh my god, girl. Yes. Betul. I like that. Okay, apa tips Ika untuk plus size people kat luar ni yang nak jadi content creator macam you ataupun Kalau influencer? awak content creator yang kat luar sana yang bulat, yang comel, cari dulu kelebihan you dekat mana. Whether you good at beauty, you good at this, you gemuk tiba-tiba you nak buat senam ke apa pun boleh je. Yeah, Dan jangan pernah kedepankan benda yang orang dah nampak bahagian tu. Faham tak? Macam kita ada benda lain nak dipersembahkan. Yes. Kita perasan kalau Ayat kita tu, gemuk kita self-esteem. self-esteem tau. Contohnya macam aku nak pakai macam dia tapi aku tak confident lah. Okay, kalau you tak confident dengan rupa macam tu, apa kata you try beli? You try cuba. Kalau tak, mungkin ubah sikit macam ni, macam ni. You tak nak siap, mungkin you boleh PM dia kan, saya gemuk macam nak pakai macam awak. Okay, mungkin you punya body proportion tu you kena belajar macam mana baju sesuai untuk you. You kan size macam ni, ada material yang you tak boleh pakai sebenarnya. Betul. You akan nampak lagi you dah macam tu lagi. Betul. Carilah colour-colour yang sesuai dengan you. Walaupun saya seperti labu. Yang seperti labu, yang kadang-kadang saya fikir juga saya nak kurus. Ya. Tapi untuk keadaan saya macam ni, saya hiduplah dengan macam ni. Nanti saya dah kurus, saya buatlah macam lain. Betul. Tapi Ika tak pernah rasa yang being a plus size ni sebagai benda yang boleh stopkan Ya. apa saja. Sebab Ika ada potential lain selain daripada macam ni lah. Kalau I rasa dia ke depan dengan kecantikan dia, I akan ke depan dengan benda lain. I mean like Yes. my brand, the way I Your draw myself, my character, character. your attitude, Selalunya I your ke depan dengan orang macam tu. So kita sama-sama boleh pergi. Betul. You cantik pun kalau you tak ada Ya, ni, tak you ada ni. Kadang-kadang rasa bengang ke kau cantik tapi kau betul. Sama je. So tak Kakak boleh. bimbo betul. Betul. Boleh bimbing lah. Betul. Sangat setuju dengan statement tu. I tak nafikan orang cantik mudah disukai. Tapi Betul. kalau you hanya memandang kelebihan dia je, tapi you tak tengok diri you, sampai you tak akan pergi. Betul. You kena reflect, okay, apa yang kita boleh buat. Girls macho. Last part before kita wrap up, apa nasihat untuk stay kental dan anti kecam ni? Kalau Baby you dari takut, dulu lah. kalau you takut, you jangan cuba. Kalau Tapi takut kalau dia you lambung cuba, mak. you takkan nampak the future, apa Kalau yang akan tak kat cuba. depan. Kalau you takkan ada satu benda yang aku pegangan. You have nothing to lose. I cuba apa pun, you have nothing to lose. If I dapat, I dapat. I tak dapat, I tak dapat. Kenapa macam tak nak lah aku nanti tak dapat. Kalau itu you dah tak dapat daripada you cuba lagi. Sebelum you cuba, you dah tak dapat. You never know. You never know if you don't try. Ya. Apa cakap? Opportunity come for the people who look for it. Exactly. Yes. Ya, itu memang I pegang. Maksudnya opportunity tu datang hanya mereka yang mencari. Kalau awak tak cari, awak tak ke depan dulu, takkan ada peluang tu kat tepi. And even if bila kita take tu, kita mungkin akan fail sometimes. Yes, Tapi ya. fail tu Yes. pun okay. Dan sepanjang saya buat benda ni, orang tak pernah apa kalau di kalangan creator, mereka tak apa self my size.
They just macam emphasize what I do. Konten Yes, the content itself. Bukannya assess I apa. Bukan I tak melihat lah. Macam orang tak komen on that side. Orang komen, baju you cute. I suka lah. Gemuk pun boleh pakai baju cute. Orang gemuk di luar sana jangan pernah berhenti mencuba. Jangan Dengar tu guys, Plaza, Babes and Bob. Jangan Sebab pernah anda yang berada di cuba. depan anda ada kelebihan boleh tolak. Ya. Orang bagi laluan. Tak kena berat sebelah kiri, Itu biasa. Ya. Itu biasa. Itu biasa. Jahat kan? Betul. Tapi tak apa lah. Bang, saya kena berat sebelah kiri. Saya lori tanah. To wrap up this, first and foremost, we would like to thank you for coming, Ika. Thank you so much for spending your time with positivity. We sangat rasa vibe positif Ika tu. Podcast pun semoga berjaya juga. Thank you. Orang biasa-biasa, orang berkejaya. Orang gemuk pun berkejaya. Terima kasih. And we want to congratulate you on your achievement. Ika menang TikTok Award Being Brand Tahniah. Representative. Tanya ikan lah ibu. Sangat membanggakan. Semoga semua orang maju jaya dan podcast lebih banyak yang datang. Thank you. Terima kasih. Kita sama-sama doakan for our health being. Semoga benda yang baik-baik juga untuk Ika. And for that, we would like to say thank you and stay tuned guys for our next episode. Kita ada tamu-tamu yang best. Jangan lupa untuk subscribe dekat all platform The Mockcast, YouTube, Instagram and TikTok. Until next time, we are The Mockcast. Bye.